Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today, seperti yang saya dah janjikan, saya akan buat video on thermometer kan. So this is the video. Alright, so thermometer ni awak kena tahu dia punya properties. Okay, apa yang ada dekat kita punya thermometer. Sebab thermometer ni salah satu soalan yang selalu keluar lah untuk heat. Okay, so now let's see. So apa yang ada kat thermometer? Ni semua features dekat thermometer So dia ada satu nama dia glass bulb. Glass bulb yang kat belakang ni lah yang ada mercury dalam dia. And then kita akan ada lower fixed point, upper fixed point ni normal lah sebab kita guna this untuk calibrate our thermometer. Okay. Stem is just the ni batang dia ni kita panggil stem. And then kita ada glass wall. Glass wall ni yang kat luar tu lah. Capillary tube. Capillary tube ni kat mana kita punya mercury akan naik sampailah temperature yang thermal equilibrium tu lah. So tu capillary tube. Bore glass tube. And also kita ada hook. Hook ni tak kisah pun ada tak ada. Tidaklah orang kata terlalu kritikal. Ada tak ada tak kisah. Yang penting capillary tube, glass wall, stem, glass bulb dengan liquid dalam thermometer yang kita nak ambil tahu. Okay. Okay, now kita nak tengok. Sebelum tu kita nak tengok dulu apa jenis liquid yang kita boleh guna untuk thermometer. Selalunya kita akan guna sama ada mercury or alkohol. Dalam lab kita pun ada yang color merah tu alkohol punya thermometer, yang color silver tu mercury lah punya thermometer. Okay, first, apakah advantages dengan disadvantages kalau kita guna mercury? Okay, mercury dulu. So advantages dia, first, dia does not wet the wall of the capillary tube. Maksudnya dia tak melekat dekat capillary tube tu. Capillary tube tu sort of glass lah. Dia tak melekat. So dia naik, dia boleh turun tanpa meninggalkan any sisa dekat tepi-tepi glass tu. Okay, can be seen easily sebab dia colour silver. So kita nampak lah. Maksudnya dia ada colour lah. Sebab tu dia kata can be seen easily. Expand uniformly when heated. Ni salah satu sebab kenapa kita guna mercury. Dia expand. Dia uniformly expand. Okay, dia expand tu rate expansion dia tu sama je. So senang lah kita nak tengok for every degree tu. Kalau rate of expansion dia sama, baru dikira tepat untuk kira every degree berapa cm dia expand. Sepatutnya every degree samalah. Dia punya cm expand 2 cm, 2 cm, 2 cm. Contoh. Okay. Good heat conductor. Mercury juga satu material elemen yang good heat conductor. So dia boleh conduct heat dalam all this mercury untuk expand dan menunjukkan kita suhu yang sebenar. Tu kebaikan mercury. Dia punya disadvantages pula yang paling penting ialah satu poisonous lah bagi saya yang paling penting poisonous, bahaya. Sebab itulah kalau buat dalam lab tu kita pun guna. So jadi janganlah bagi jatuh bahaya sebab dia boleh menyebabkan sterility, kemandulan and another penyakit lain lah. Ayah kawan saya kena kanser tulang sebab mercury. Freezing point dia pula negative 39 degree Celsius. Jadinya dia tak suitable to measure temperature lower than negative 39 degree Celsius. Okay. So kalau awak nak buat termometer yang dekat Antartika ke mana yang bukan Antartika, negara-negara ataupun tempat lain yang dia punya freezing point dia less than negative 39 degree Celsius, tak boleh lah guna mercury, kena guna benda lain. Dan dia juga of course lah expensive, dia mahal. Okay, dia tak macam alkohol, dia mahal. Okay, now kita nak tengok advantages and disadvantages of alcohol pula. Alcohol advantages dia, freezing point dia lagi rendah daripada mercury. Jadi kita boleh guna dia untuk measure low temperature. Expand greater than mercury. Maksudnya kita boleh buat lagi banyak scale untuk alkohol lah. Sebab dia expand lagi banyak daripada mercury. Tapi disadvantages dia ialah dia transparent sebenarnya alkohol ni. Jadi yang kita nampak yang color merah tu dia dah di-colored. Okay, baru nampak color merah.
Alkohol, most of it, bukan most of it lah, boleh kata semua lah colourless, okay. Always cling to the wall of the capillary tube. Ni saya rasa pernah nampak kot. Kalau perasan, dekat lab tu hari tu saya tengok, ni kita punya thermometer. Alkohol kan? Okay, yang merah semua dekat bawah ni, tiba-tiba ada lagi merah kat atas ni. Ni, bila ada yang tertinggal, dia menyebabkan kita punya thermometer tu dah tak accurate, dah tak boleh guna dah pun. Sebabnya, dia kena semua turun bawah, barulah kita. Sebab heat, kita akan supply kat semua alkohol tu, baru dia boleh expand naik atas. Kalau tiba-tiba tertinggal kat sini, maksudnya calibration kita dah tak sama dah. Dah tak sama sebab kita punya kuantiti semua dah berbeza, semua dah lari. So, tak boleh ada yang tertinggal sebenarnya. Okay? Kalau contohlah nanti kita buat eksperimen dalam kelas, jangan guna termometer yang ada tertinggal-tertinggal macam ni. Tak kisah ada tertinggal even 1 dot sekalipun. Jangan guna. Dia tak akan betul lah cerita dia. Has tendency to break the tube at high temperature. Dia kalau tinggi sangat je dia akan pecah. Tu cerita alkohol punya termometer. Okay? Okay, now let's see features-features kita dekat thermometer tadi. So, thermometer kita dah kata kita ada diameter of the capillary tube ataupun bore, samalah. Kalau disebut diameter of bore, sama dengan diameter of capillary tube. Thickness of the glass wall, size of bulb, wall of bulb, shape of glass stem, liquid use and also length of stem. Ni aspek yang ada dekat Okay, so untuk termometer, ni ialah aspek yang ada dekat termometer yang kita kena ambil tahu. Untuk buat satu termometer yang sangat bagus, macam mana kita kena design that thermometer. Okay, in terms of capillary tube. Okay, remember capillary tube ni ialah tempat untuk the mercury to expand. Allah. Apa-apalah kan. Ni yang tengah-tengah tu. So that is capillary tube. So kita nak dia punya diameter tu small ke large. Nak yang diameter ni besar ke nak kecil je. So jawapan dia untuk diameter of capillary tube ni kita nak kecil je. Kenapa kita nak kecil? Sebab mercury can expand at high rate. So a small changes in temperature can be detected. Okay, so bila dia kecil, okay, rate of expansion tu akan jadi lagi tinggi lah. Lagi besar dia punya rate dia. So, bila lagi besar dia punya rate, kita akan clearly nampak dalam 1 degree Celsius berapa dia naik. Okay. So, oleh sebab ni, kita boleh buat banyak scale lah. Banyak scale dekat this thermometer. Banyak scale means, instead of buat 1 degree, 2 degree, 3 degree, mungkin kita boleh buat 0.1 degree, 0.2 degree. Lagi kecil kita punya degree dekat thermometer tu, lagilah sensitif. Kita memang nak sensitivity ni. Kita nak high sensitivity untuk thermometer so that bila high sensitivity, kita punya temperature tu akan diukur dengan lebih tepat. Okay, ni boleh kata juga high sensitivity. Okay. So, meaning kita boleh ukur dengan lebih tepat lah bila kita ukur to the very, very small scale. Okay, tu namanya lebih sensitif. So, kita punya capillary tube kena kecil. Okay, thickness of glass wall. Thickness of glass wall yang glass kat luar tu, kita nak thick ke thin, mestilah kita nak tebal. So that dia stronger and not easily break bila jatuh dan also durable. Pilihlah salah satu nak letak apa nanti. Okay, advantages dia ada 3. Pilih. Benda yang sama je. Ni semua maksud dia sama. Okay, tak adalah tak sama. Okay, size of the bulb. Size of the bulb tu, ni kan ni kita thermometer. So kat bawah tu kan, yang ada macam tu kan. Semua kita punya mercury duduk kat bawah ni mula-mula. So nanti bila kita pegang kat bawah ni, barulah mercury tu akan expand naik atas kan. So, size of the bulb dia kita nak kecil ke besar? Kita nak kecil je. Kenapa kita nak kecil? Heat, okay ingat heat daripada tangan kita akan thermal equilibrium kan dengan whatever yang dalam ni kan, mercury ni lah.
So kalau bulb ni kecil, amount of mercury yang ada dalam tu pun tak adalah banyak, kecil je. So heat boleh transfer dekat semua mercury ni dengan lebih pantas sebab mass dia sikit, baru dia boleh expand. Okay, thermometer, this mercury dia tak akan expand sikit-sikit tau. Dia kena semua receive all the heat, barulah dia orang boleh expand. Kalau setakat 1-2 je yang receive, like 1-2 elektron ke 1-2 atom of mercury ke, tak jadi. Okay, so kita kena make sure kita punya tangan dengan thermometer tu thermal equilibrium, barulah kita boleh detect the temperature. Awak bayangkan kalau size of bulb ni besar, so kalau ada banyak gila mercury ni, lamalah dia nak ambil masa untuk hit all this mercury dan naik atas. 4 tahun lah nak kena pegang thermometer tu, baru dapat tahu suhu awak berapa. Tak nak lah kan, kita nak laju, kita nak detect, kita nak respond faster. So, kenapa kita nak kecil? Kita nak absorb heat in shorter time and also response faster to the temperature change. So, barulah boleh naik. Macam tu. Okay, now wall of the bulb. Tadi glass wall yang ni, yang kat atas ni, yang dekat stem ni. Now this wall of the bulb. Kita nak thick ke thin? Okay, kita nak thin. Kenapa kita nak nipis? Sebab kita kan nak transfer heat. So, kalau dia nipis, lagi senang lah heat tu nak transfer. Reason dia sama je dengan size of bulb ni. Okay, lebih kurang sama reason dia. So that sensitive to the change of heat samalah dengan response faster. Benda yang sama. Kita nak increase the sensitivity of the thermometer. So lajulah awak punya heat boleh transfer dekat the bulb. Okay. Shape of glass stem. Okay, shape of glass stem selalunya kita akan ambil round. Ni kan, thermometer kita bentuk silinder tu kan. Round lah maksudnya. Kenapa kita nak round? Sebab bila dia round, dia boleh act as magnifying glass so that the mercury can be easily seen sebenarnya. That's why. Sebab dia punya lengkuk tu, lengkungan dekat wall, badan dia tu yang boleh menyebabkan kita nampak dengan lebih jelas sebenarnya. Okay. Now, liquid use. Okay, liquid use ni depends kat mana kita nak guna kita punya mercury. Dia boleh jadi alkohol. Dia boleh jadi mercury. Okay, kat mana kita nak guna kita punya temperature. Thermometer mercury pula. So, dia boleh jadi both. Depends. Okay, tapi kalau benda tu general, kalau dia kata lab punya thermometer je, boleh awak nak kata mercury. Sebab apa? Sebab kita nak dia expand uniformly and also tak nak dia stick to the wall of the glass. Okay. Okay, length of the stem. Maksudnya ni, nak kita punya thermometer panjang ke pendek? Jawapan dia kita nak panjang sebenarnya. Kenapa kita nak panjang? Sebab kita nak membolehkan scale yang kita kira ni lebih kecil. Okay. Lagi panjang kita punya thermometer, lagi kecil lah kita punya scale ni boleh jadi. Kalau lah thermometer kita pendek je, so mungkinlah boleh 2 degree Celsius, 4 degree Celsius. Bila number ni besar, maksudnya sensitivity kita akan kurang. Okay. Sensitivity kena high untuk buat thermometer. Okay. So, kita nak increase sensitivity. So, hari tu dalam kelas saya dah cakap yang saya nak bagi awak soalan paper 2 kan. Section B ni decision making. Saya tak pernah lagi introduce this kind of question dekat awak. Tapi kenalah. Sebabnya kalau saya tak introduce sekarang nanti, masuk exam kan, punya pinga pula nak buat apa. Okay. So, dalam paper 2, section B, paper 2 ada 3 section. Okay, A, B, C. A awak dah normal dah ni, selalu dah buat ni structure je. Structure punya soalan yang saya selalu bagi tu. Section A lah tu. Section B dengan section C, kita tak pernah jumpa lagi. Okay. Okay, so section B dengan section C tak pernah jumpa lagi. Section B, dia ada 20 markah. Okay, 20 markah. Section C pun ada 20 markah. Ni 10 markah ni mula-mula soalan-soalan yang ada kebat dan macam-macam. Ni another 10 markah. Ni memang all kebat. Ni pun 10-10. So, soalan B ni, yang soalan 10 ni, soalan ni lah decision making. Okay. So, soalan decision making tu macam mana? Soalan dia akan bagi awak satu benda. Ni can be anything. Okay. Tapi untuk chapter 4, dia boleh chapter 4.1 dia boleh bagi thermometer lah selalunya.
Okay, so 4.1 dia bagi satu thermometer, dia bagi satu situation. So dia kata diagram 34.4 shows design of a thermometer which can be used to measure the temperature in North Pole, in which the surrounding temperature is negative 40 to negative 8. Okay, so dia dah bagi kat mana dia nak buat, kat mana nak letak temperature, dan juga dia kata ada 4 design. Nampaknya dia bagi 4 design, P, Q, R dan S. So tu design-design dia bagi. Okay, so now nak suruh kita buat apa? So dia nak suruh kita explain the suitability of each characteristic. Inilah karakteristik dia. Ada 3 kat sini. Each characteristic selalunya ada 4. Okay, sepatutnya ada 4. Okay, malah saya tambah satu lagi. Kan, kita tambah length of stem. Nak long, short. Ni short lah. Ni long. Okay, kita tambah satu lagi. Sebab soalan usually ada 4. Nanti kan awak pening pula kenapa ada 4 kan. Okay, saya tambah tak apa 4. Okay, so you try explain the suitability of each characteristic of thermometer and determine the most suitable thermometer which can be used to measure the temperature in North Pole. Awak kena pilih sebenarnya PQRS nak yang mana. Tapi sebelum pilih, kita kena explain suitability dulu. Okay, jadi untuk soalan macam ni, first yang awak kena buat ialah saya tak nak essay. Saya tahu dia 10 markah, tapi untuk fizik tak nak essay. So kita kena buat table. Okay, saya tak nak essay. Kau bagi essay kat saya tak nak tanda. Okay, so kita buat table. Ni paling senang nak jawab Kita bukan bio, kita bukan kimia, kita fizik. Jadi orang fizik ni dia tak suka baca ayat panjang-panjang. Pening kepala. So kita buat table, senang nak nampak. Okay. So sini kita letak aspect. Sini kita letak reason. Aspect dengan reason. So aspect ni yang mana satu? Aspect ni ni lah yang 4-4 ni. Okay. So 4 maksudnya kena ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. So kena ada 4 kotak. Untuk setiap aspect dia ada reason dia. Okay, so let's try aspect pertama. Liquid use. Liquid use dia bagi sini ada 2. Mercury dengan alcohol. Dan dia juga bagi freezing point punya value. Jadi, liquid use dia, kalau awak kata mercury. Okay, buat macam ni. Liquid use. Boleh nak tulis mercury. Mercury boleh. Ataupun awak boleh tulis low freezing point. Tapi tak boleh tulis negative 102 degree Celsius. Salah. Ya, betul dia dah bagi kan the value of the freezing point. Tapi tak boleh tulis that value. Sebab apa? Sebab kita tak pilih lagi. Kita baru bagi tahu kita punya idea on the aspect that we want for our thermometer to be used in North Pole. Jadinya tak boleh guna value langsung dalam soalan ni. So sama ada tulis liquid use in mercury or low freezing point. Tu je. Reason dia tadi kita dah tengok. To be able to measure. Sebab dia negatif 40 kan dia punya freezing point. So to be able to measure the lowest temperature at North Pole. Okay. Kenapa kita nak guna liquid yang low freezing point? Sebab kita nak measure the lowest temperature at the North Pole. Okay, itu liquid use. Diameter of the capillary tube, of course lah tadi kita dah bincang, kita nak dia smaller. So, small diameter of capillary tube. Tulis sampai penuh Kenapa kita nak small diameter tadi? Kita nak dia more sensitive. Boleh. Tak pun awak guna ayat tadi yang saya dah bagi pun boleh. Suka hati kau lah. Expand, higher rate and bla bla bla. Boleh. Now, shape of the glass ball stem. Tadi kita dah sembang. Dia kena curve shape of the ball glass stem.
Reason kenapa? Untuk magnification. To magnify the bla 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 tadi kan. Kita nak magnify the mercury supaya boleh nampak. And then last but not least is length of stem. So long stem. Reason more scale of temperature can be more scale of temperature can be measured. Okay. That is the reason. Tak pun more sensitive pun boleh juga, sama je. Apa lagi untuk long stem yang tadi saya bagi tu. Okay. Ni tengok saya bagi markah. Macam mana markah dia berfungsi ialah ni satu markah. Aspek satu markah, reason satu markah. Aspek ni betul. Semua betul kalau satu markah. So untuk aspek dengan reason saja ada 8 markah. Kan 10. Mana lagi 2? Lagi 2 ialah bila awak determine the most suitable thermometer. So bila tengok dekat aspek ni, kita nak, ni bukan mercury awak, ni alkohol. Okay. So yang mana yang alkohol? Alcohol, small, curve and long, it should be S. So I choose S. Ni dah satu markah. 9. Satu lagi because. Okay, ni boleh je buat kotak sama, tak kisah. Kau nak buat kotak, kau nak buat ayat boleh. Because thermometer S has, semua ni. Copy balik ni aspek kat atas ni. 4 aspek kat atas ni. Has small diameter, curve shape of ball glass, long stem. Satu lagi, use alcohol. Tu je. Okay. So dapatlah 10 markah. So saya nak tengok awak jawab benda ni sebelum kita masuk kelas next week. Okay. Kejap lagi saya bagi, nanti saya bagi soalan. Saya beritahu lah kat mana saya letak that soalan. So we have to do this before kita masuk next class. Saya nak tengok boleh jawab ke tak. Okay. Ni untuk decision making. Ada satu lagi soalan section B, open-ended. Tapi open-ended ni tak apalah. Saya tak akan ajar lagi for now. Kita nak buat decision making dulu. Sampailah awak terror buat this one. Baru kita tengok section C. Okay. Okay, that's that for today. Untuk thermometer. Nanti saya bagi link to the soalan yang saya dah paste somewhere. Awak buat dekat situ. Lepas tu kita akan check hari kelas. Hari yang ada kelas. Okay. Okay, that's that. Bye.